Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar bab progresif Pak KE dan Pak Terti. Okey, so cikgu akan sambung lagi macam biasa lah untuk bab 7 ni, bab 6 ni panjang sikit tau. Jadi sebab dia dah gabungkan dengan garam sekali, so kita akan buat secepat mungkin lah. So hari ni kita akan belajar sifat-sifat asid dan alkali. Okey, bila kita cakap pasal sifat, kita akan kaji dua jenis sifat lah. Kita akan kaji sifat fizik dengan sifat kimia dia. Okey, sifat fizik simple. Benda yang kita boleh rasa, boleh kita nampak menggunakan deri yang kita ada. Okey, tengok pada sifat fizik asid dulu yang cikgu buat ni. Okey, sifat fizik asid simple je. Kan awak pun tahu. Secara generalnya awak tahu. Okey, sifat fizik asid yang pertama yang kita boleh cakap, dia rasa dia masam. Betul tak? Benda-benda yang berasa masam ni maksud dia ada sifat, dia ada apa? Sifat asid dia sedikit. So apa yang contoh makanan rasa masam? Apple rasa masam, buah limau rasa masam, betul tak? So kalau yang rasa masam tu dia ada sifat asid kat dalam satu makanan tu Okey. So yang kedua dia adalah menghakis. Awak tahu asid memang menghakis Kalau kena tangan kita punya kulit boleh menghakis kulit lah. Maksudnya macam kulit kita cabut sikit kan. Tapi kalau asid yang asid yang kepekatan rendah dan juga bukan asid lemah, tak ada masalah sangat. Kalau asid kuat dia memang teruk lah kisan-kisan kulit kita ya. Okey, nilai pH dia kurang daripada 7, itu mesti you tahulah. Bawah 7 mestilah sifat dia asid. Dan juga dia boleh menukarkan kertas litmus daripada biru kepada merah biru kepada merah. Ingat, asid BM. Okey. Alright, kita tengok pula sifat fizik alkali. Sifat fizik alkali ni dia lebih kurang je sifat asid. Okey. So rasa dia pahit. Okey, rasa dia pahit. Okey, yang rasa pahit itu selalunya alkali. Kalau rasa sabun lah, kalau orang rajin rasa sabun kan, sabun tu sifat dia alkali sebab rasa sabun dia pahit. Juga sabun juga berasa licin. Okey, tapi kan ada persoalan tentang rasa pahit ni tau. Okey, orang kopi pahit kan, kopi dia sour kan. Kopi pahit lah, betul. So kopi walaupun dia pahit tapi dia tidak bersifat alkali tau. Kopi ni bersifat asid. Sebab memang ada satu perbincangan pasal benda ni So kopi walaupun dia rasa pahit, dia tetap dia ada sifat acidity dia dia adalah berasid. Okey, of course nilai pH dia lebih daripada 7. Okey. So menghakis, kita selama ni kan kita rasa asid saja menghakis. Betul tak? Tidak Bukan saja asid saja menghakis, tetapi alkali juga menghakis. Terutamanya alkali yang berkepekatan tinggi, alkali kuat yang berkepekatan tinggi, dia juga boleh mengakibatkan boleh menghakis. Okey, kalau maksudnya kalau awak kena kulit awak, cara dia sama juga macam mana kalau kena asid. Awak kena lalukan dengan air yang banyak, lebih lama supaya hilang kesan alkali tu Okey, dan dia ketukarkan kertas litmus merah kepada biru lah. Tadi MB ni tadi B kepada M ni M kepada B lah, merah kepada biru. Okey, saya rasa sifat fizik ni is not really a big problem lah untuk awak ingat. Okay. Now kita pergi pada serious business sikit. Okay, kita nak kaji sifat-sifat kimia. Kenapa saya cakap serious sikit? Sebab bila we are talking about sifat kimia, bila kita cakap pasal sifat kimia, kita akan bercakap tentang reaction. Kita akan bercakap tentang apa bahan yang terhasil. Kita akan cakap pasal persamaan kimia. Faham? So ini perlu hafalan dan ingatan sedikit. Tetapi that is not so hard. You don't have to worry. Tak ada apa pun. Okay. Senang je sebenarnya. Tak banyak dah pada peringkat awak. Tak perlu banyak sifat kimia dan sifat alkali yang awak kena ingat. Persamaan tak banyak sangat Okay, kita tengok sifat kimia asid dahulu. Sifat kimia asid dia ada 3 je yang awak perlu belajar untuk peringkat awak ni kisah yang baru ni Satu, ialah tindak balas asid tu dengan base. Yang kedua, tindak balas asid tu dengan logam reaktif. Dan yang ketiga, tindak balas asid dengan karbonat logam. Ini je peringkat awak Kalau dulu sebelum ni kita akan belajar sampai 5 tindak balas, tapi ini 3 saja. InsyaAllah awak boleh ingat kan? Okey. Yang seperti yang cikgu dah suruh awak buat tu, yang latihan weekend ini latihan weekend ni adalah eksperimen yang awak akan buat di dalam makmal untuk mengkaji sifat-sifat asid. Alright. So tengok yang eksperimen A, tindak balas antara asid dengan base. Ini tindak balas dengan asid dengan base. Caranya tindak balas asid dengan base ni, actually anak-anak, tindak balas asid dengan base ni sebenarnya adalah tindak balas peneutralan. Betul tak? Asid dengan base ni tindak balas peneutralan. Okay. So
So, tindak balas penetralan dia akan hasilkan dua benda. Okey. So, tindak balas asid dengan base akan hasilkan dua benda iaitu garam dengan air. Okey. Asid tambah dengan base dia akan hasilkan dua benda sama ada dua benda iaitu garam dengan air. Air ni dah confirm lah H2O. So, garam ni depends on apa asid dan base yang awak gunakan. So, ingat base tu kan. Base tu apa? Ingat lagi tak base tu apa? Dia boleh jadi dua benda. Logam oksida dan ataupun logam hidroksida. Itu adalah base. Yang ni contohnya dot oksida. Dot oksida. Dot tu apa? Logam lah. Apa-apa logam. Natrium oksida. Natrium oksida. Zinc oksida. Apapun belakang oksida, depan tu logam. Itu adalah logam oksida. So, logam hidroksida apa-apa? Dot hidroksida. Dot hidroksida. Dot hidroksida. Apa contoh? Natrium hidroksida. Apa lagi? Lithium hidroksida. Kalium hidroksida. Ini contoh-contoh logam hidroksida. Faham? Okay, so garam tu depends on apa asid yang base yang awak akan gunakan. Okay, cikgu nak terangkan macam mana cara dia dulu nak kena faham juga Kita tak tahu soalan macam mana nanti kan. Awak tengok ni, awak dah tulis ni Saya dah suruh buat, jangan kata tak buat Okay, yang ni awak tengok ni kan. Macam mana benda ni dibuat dalam eksperimen, dalam makmal. Dia awak kena pilih satu asid dengan satu base lah. Alright, tindak balas asid. So, asid yang awak pilih kalau kat sini dia kata dia guna asid sulfuric, H2SO4. Okay, dia gunakan 20 cm padu. Actually tak ada masalah. Tapi kat dalam eksperimen ni Bapa Ibu tak ada masalah nak guna. Tapi dalam eksperimen dia guna 20 cm padu. So, 20 cm padu asid ni, okay, dia masukkan kuprum 2 oksida. So, kuprum 2 oksida CuO ni kategori base lah. Dia kategori base lah, logam oksida lah. So, dia masukkan berlebihan. Kenapa dia masukkan berlebihan? Sebab dia nak pastikan semua asid sulfurik itu dah bertindak balas dengan serbuk kuprum 2 oksida. Faham? Tak ada lagi yang tertinggal. So, biar berlebihan. Maksudnya berlebihan kan, kadang-kadang kalau awak masukkan sikit, awak akan tengok dia akan macam cair masuk dalam tu kan. Dia akan cair masuk dalam, tak ada dah tinggal kesan. Tak ada dah apa-apa yang kat luar tu. Maksudnya memang semua jadi larutan. Dan cuma jadi garam lah maksudnya. Garam dan air So, kita kena masukkan berlebihan supaya kita masukkan berlebihan sampai bila kita kacau kan. Masih ada lagi kuprum 2 oksida tu. Maksudnya okey, masuk satu sudu kacau kosong tak ada apa-apa. Masuk lagi. Kacau kosong tak ada apa-apa. Kena masuk lagi. Sampai masuk tu, sampailah kuprum 2 oksida yang masukkan tu, iaitu serbuk tu, masih nampak. Selagi dia ada selagi dia larut dan clear kena masuk. Larut dan clear kena masuk. So, nak berhenti bila dah masukkan tapi ada lagi tinggal. Itu maksudnya asid tu semua bertindak balas dah. Dia dah tak boleh nak bertindak balas dah dengan kuprum 2 oksida yang masuk tu. Itu maksudnya tindak balas tu kita nak pastikan dia tindak balas tu dah settle. Okay. So, maksudnya bila awak dah masukkan tu kan, bila awak dah kacau-kacau tu, so it means that right now, sekarang ni kan. Alright, so maksudnya sekarang ni kat dalam awak punya bika tu, yang ni larutan kan. Tapi kat bawah tu ada pula serbuk-serbuk lagi. Betul tak? Ada serbuk-serbuk lagi. Serbuk ni tak larut. Ni dah tak berjaya larut dah. Sebab dah tepu dah larutan, dah tepu. Asid hidroklorik dah habis tindak balas dah. So, yang ni kalau kita nampak macam ni, kita boleh stop dah. Maksudnya dah memang tak boleh nak tindak balas dah. Okay. So, apa yang kita buat? Kita kena tapiskan dia guna kertas turas yang letakkan dekat corong turas. Apa tujuan dia? Kita nak tapis, kita nak buang yang residu ni. Maksudnya kita nak buang yang kuprum 2 oksida yang berlebihan ni. Biar dia tinggal dekat sini. So, kita tapis, kita akan dapat yang betul-betul garam dia saja. Yang tak ada apa-apa lagi pepejal ni. Ni yang clear ni. Okay. So, yang pepejal ni lah nama dia kuprum 2 sulfat. Kenapa nama dia kuprum 2 sulfat? Sebab asid yang awak gunakan H2SO4, asid sulfurik. Base yang awak gunakan ialah CuO. So, awak tengok kat sini So, awak tengok kat sini macam mana dia nak berpadu. Yang ni, suami ni ambil isteri ni ambil suami ni. Pasangan bertukar dah sekarang ni. So, Cu ni, kan? Ni kan body. Ni kan cation and ion, cation and ion kan? Okay, so, Cu akan berpadu dengan sulfat. Kuprum akan berpadu dengan sulfat. Okay? H2 dengan O ni akan berpadu jadi air. Faham tak? Dia tak boleh isteri kahwin dengan isteri orang lain. Dia kena isteri kahwin dengan suami orang lain. Macam tu lah. Boyfriend kena kahwin dengan girlfriend lain. Dia tetap juga lelaki kena pasang dengan perempuan. Maksudnya different ion. Okay?
So kuprum tak bolehlah berpadu dengan H ni. Faham tak? Sebab kuprum ni kan dia cat ion. H pun cat ion, H+. Takkanlah dia kuprum dengan H pula. So mestilah kuprum dengan sulfat. So hasil dia yang pertama, garam yang pertama ialah CuSO4. Kenalah betul dia punya formula kimia dia. CuSO4, seketul Cu dan seketul SO4. Dan juga air. Okey. Dah tengok kat sini, kita tengok seimbang ke tidak persamaan dia. H ada 2 ketul. H kat kanan pun 2 ketul. SO4 satu set. SO4 satu set. Cu seketul. Cu seketul. Sini seketul juga kanan. O seketul. Kanan pun seketul. Sudah seimbang. Settle. So inilah garam yang awak hasilkan. Yang kat sini ni. Inilah garamnya. Garam tu nama dia kuprum 2 kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat. Faham nama dia ialah kuprum 2 sulfat. Yang ni adalah kuprum 2 sulfat. Okey. So apa yang next lah. Yang ni, ini adalah kalau kita dapat hablo. Dia cara dapat hablo Apa yang kita buat, yang hasil yang kita turas ni, hasil turasan ni, kita panaskan dia. Kenapa kita panaskan dia? Kita nak hilangkan air. Okey, kita nak sejatkan air dia. Hilangkan air lah. Nak sikitkan air dia. So bila kita dah sikit air kan, bila dah ada air dah tersejat sebab kepanasan tu, dalam sekali awak akan nampak hablo garam tu dalam bentuk macam garam yang awak guna kat rumah tu lah. Masuk hablo tu, masuk dalam pejal lah. Kalau awak panaskan, awak akan nampak CuSO4 tu tadi. Yang CuSO4 yang tadi tu. Okay, CuSO4 yang tadi tu dalam bentuk pejal. Ini tak ada apa-apa lah. Ini kalau kita nak dapatkan dalam bentuk pejal lah. Itu maksud dia. Faham ya? Okay, itu kalau tindak balas asid dengan base. Alright. Okay, so tindak balas asid dengan base. Kalau contohnya, tindak balas yang contohnya kalau asid dengan alkali asid dengan alkali. So asid tambah alkali pula. Ingat tak, base alkali pun base juga kan? Dia sama je, garam dan air juga. So kalau asid apa contoh? Contohlah awak ambil HCl. Alkali, alkali yang awak kenal nitrous hidroksida kan. Contoh alkali yang awak ambil kan. So apa hasil dia? Sama je. Okay, awak kena pecahkan dia gini. So, Na tu akan bergabung dengan Cl untuk menjadi garam, natrium klorida tambah dengan air. Tengok, dah seimbang belum? Na seketul, H, 2 ketul, H2, O1, Cl1, Cl1, dah seimbang, settle. Macam tu lah. Okay? Alright, so jom kita tengok. Next pula. So, kalau ikut kesimpulan kat sini, kita tahu yang asid tambah base menghasilkan garam dan air. Tapi yang ni ada kaedah lain sikit lah sebagai alkali, sebab dia dua-dua cair sebab dia dua-dua cair. Sebab kalau kat sini kan, kalau base yang ni adalah pepejal tau. Ni adalah pepejal. So dia boleh guna kaedah macam ni je. Tapi kalau ni alkali ni adalah aqueous. Ni adalah aqueous. So kalau dia aqueous, cara dia ialah pentitratan. Okay, nanti kita tengok pentitratan tu apalah. Nak belajar, okay. Alright, so kita tengok yang kedua pula. Tindak balas yang kedua. Tadi tindak balas asid dengan base. Yang kedua ialah tindak balas asid dengan logam reaktif. Okay, what does it mean by logam reaktif? Okay, so logam reaktif anak-anak. Okay, kalau kumpulan satu, if you still remember dalam jadual berkala, kumpulan satu ni memang logam yang sangat-sangat reaktif. Tapi itu kategori logam yang sangat gila-gila reaktif. Tak sesuai kita gunakan dalam eksperimen ni. Okay. Yang ni logam reaktif ni logam yang macam antara separa. Antara nak reaktif sangat tak, langsung tak reaktif pun tak. Okay, dia macam yang sedang-sedang aja. Okay, so natrium, lithium, kalium tu tak boleh lah kita guna dalam tindak balas dengan asid ni. Faham tak? Yang seketul tu, yang kita cakap yang keluar daripada minyak paraffin yang bahaya kalau kena air pun meletup kan. That one is not suitable for you to use in this experiment. Tapi logam reaktif apa yang dimaksudkan ni cikgu kalau bukan natrium, kalium, lithium tu? So logam reaktif yang boleh kita gunakan, selalu kita gunakan zinc dan juga magnesium. Okay, ni zinc, magnesium lah. Okay, saya kena cakap lah. Dalam peringkat awak lah kan, dalam peringkat awak ni zinc, magnesium ni selalu kita guna Zinc dan magnesium selalu yang kita guna. Alright. Okay, so cuba kita tengok elemen ni pun boleh juga sebenarnya. Okay, tapi selalunya zinc dengan magnesium. Okay, awak ingat dua ni logam reaktif ni. Okay, now apa pula cara eksperimen ni? Dia lebih kurang sama juga macam tadi. Okay. So awak tengok. Cuba hasil je lah berbeza kan. Hasil dia lain lah.
Okey, atau serbuk zinc apa ni, yang ni kita guna hexahydrochloric 20 cm padu. Okey, yang ni tetap 20 cm padu. Tapi serbuk zinc awak masukkan. Okey, ni serbuk zinc, betul-betul zinc saja. Tapi dalam bentuk serbuk. Awak masukkan secara berlebihan. Kenapa berlebihan? Sama juga sebab dia nak make sure bahawasanya semua zinc tu bertindak balas dengan asid hidroklorik sampai habis. Maksud sampai habis asid hidroklorik itu digunakan. Zinc berlebihan tak apa. Okay, so sama juga macam tadi, masukkan dia sampailah awak masukkan, semua larut. Awak masukkan, semua larut kan. Okay, so awak masukkan tu bila nak stop, bila awak masukkan tu ada yang tak larut. Bila ada yang tak larut tu maksudnya dah habis dah lah asid tu digunakan. Dah boleh stop lah, janganlah masuk sampai satu botol tu pula kan. Okay, now sekarang ni bila awak masukkan, awak akan bunyi macam gas keluar tau. Macam ada gelembung udara yang akan keluar. Kita akan nampak macam ada apa, gelembung udara keluar lah. Bubble gas kan. So now macam mana kita nak dapat hablo tu okey, ini tak ada benda lah. Macam kalau kita nak dapatkan garam yang kita dah buat tu, caranya ialah okey, awak masukkan yang tadi awak dah kacau tu. Okey, awak tapiskan dengan cawan turas, ada kertas turas macam biasa. So yang tinggal ni adalah serbuk zinc yang berlebihan. Yang ni yang kita nak tu. Inilah garam yang kita dapat. Okey, so apa hasilnya? Okey, apa benda yang tindak balas ni kan? Tindak balas ni apa yang hasilkan? Dia hasilkan apa kan? So kalau kat sini awak tengok yang kedua asid kan, awak asid dengan logam reaktif kan? Logam reaktif. Okey, ada dua hasil je. Awak akan dapat garam juga dan satu lagi ialah gas hidrogen. So yang berbunyi tu, yang keluarkan bubble gas tu, itu ialah sebenarnya gas hidrogen anak-anak. Okey, so jom kita tengok persamaan dia. So asid kita gunakan asid apa kat sini? Asid hidroklorik kan, so formula dia HCl, betul? Okey, so logam reaktif yang digunakan ialah zinc, so digunakan Zn. So apa yang awak akan dapat? Macam mana dapat garam tu? Okey, cara dia macam ni anak-anak. Nak tahu dia kan, senang je. HCl ni of course kena pecah lah. Zinc tak boleh lah, kau nak pecah jangan. Kau pecah dengan Z dengan N pula. Zinc ni dah satu set. Okey, so it means that zinc ni akan jadi garam. So zinc ni akan berpadu dengan siapa? H kan, Cl. Takkanlah dengan H, sebab zinc ni bersifat positif. H pun positif, mestilah dia nak ambil negatif. Positif dengan negatif, perempuan dengan lelaki. So zinc ni akan berpadu dengan Cl. Dia akan hasilkan zinc klorida. ZnCl2. Ini formula yang betul. Zn betul, Cl2 betul. Dan juga gas hidrogen. Macam mana formula gas hidrogen? H2. Gas hidrogen sentiasa wujud dalam 2 molekul dekat dunia ni. Cikgu dah beritahu dah. Okay, now apa kerja kita? Kita seimbangkan lah. So Zn dah betul, Cl2, sini 2 lah. 2H2Cl. So sini pun Cl2H2. So settle lah. Okay. So maksudnya kat sini, ya tengok kan. Kalaulah asid berpadu dengan apa-apa logam reaktif, dia akan hasilkan garam dan juga gas hidrogen. Ini saja hasil kedua ni. Okay, so macam biasalah, macam mana nak dapatkan garam tu dalam bentuk pejal semula kan? Garam zinc klorida dalam bentuk pejal tu kan? Ni garam zinc klorida lah Okay, so cara sama je. Korang panaskan hasil ni tadi, panaskan supaya air tu keluar, air tu tersejat. So yang korang dapat garam pekat ni. So lama-lama kalau korang nak biarkan lama kan, dia akan kering, dia akan bentuk hablo garam lah, pejal. Yang macam mak kita guna tu lah. Okay, so anak-anak, bila korang buat eksperimen ni, kita nak uji gas yang tu gas apa kan? So kita tahu bahawasanya gas yang kita hasilkan ialah gas hidrogen, betul tak? So gas hidrogen ada cara untuk ada cara untuk kita uji. Sebab gas hidrogen ialah gas yang salah satu gas yang tak ada color. So kita kena uji gas tu sebab ada karbon dioksida tak ada color, oksigen tak ada color, hidrogen tak ada color. So kita kena uji nak tahu ni gas apa ni kan? Okay, so hidrogen macam biasa gunakan kayu uji menyala kan? So kalau dia ni adalah gas hidrogen, kayu uji akan terpadam dengan bunyi pop. Letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji. Titik. Kayu uji menyala akan terpadam dengan bunyi pop. Ingat lagi kan cara nak menjawab itu, cara menjawab yang betul ya. Okay. So macam mana? Letakkan kayu uji yang ni menyala sebab yang ni ialah hidrogen kan. Pada mulut tabung uji. Titik. Kayu uji menyala akan apa? Akan terpadam dengan bunyi pop. Okay?
Ini cara test gas tu lah. Biasa. Okey, faham itu. So, yang kedua tidak balas dengan logam dengan reaktif, asid dengan logam reaktif dihasilkan dua benda, garam dengan gas hidrogen. Alright. Nah, kita tengok pula yang ketiga yang ini terakhir. Tidak balas dengan karbonat logam. What does it mean by karbonat logam? Asid dengan karbonat logam. Maksud karbonat logam ni, karbonat, karbonat. Tu apa? Logam lah. Calcium karbonat, zinc karbonat, magnesium karbonat. Tak kisahlah. Yang belakang ni nama dia karbonat. Faham? So, apa ni? Contoh ZnCO3. Ni kan CO3 ni karbonat kan? MgCO3. CaCO3. Macam tu lah. Okay. So, sekarang ni, yang ini pula anak-anak. Kalau asid, alright, bertindak balas dengan logam karbonat logam. Dia akan hasilkan 3 benda anak-anak. Yang pertama, of course, wajib garam juga tadi. Dua tadi pun garam juga mesti wajib. Yang kedua ialah karbon dioksida. Yang ketiga ialah air. Ini 3 benda ni. Ini 2 ni ingatlah. Ingat cikgu cakap. Ada benda yang ada karbonat. Tindak balas yang ada benda karbonat. Salah satu hasil mesti karbon dioksida. Itu mesti kan ada karbon dioksida kalau ingat kan. Okay, now. Kita tengok kat sini. Apa yang dibuat. Macam mana cara dibuat. Yang diguna tabung uji ni. Dia letakkan asid nitrik. Okay, digunakan asid nitrik sebagai asid. Lepas tu dia letakkan ketulan kecil marmar. Kau tahu marmar tu kan? Marmar yang buat kat rumah lantai kita tu kan? Marmar tu sebenarnya kalsium karbonat. So CaCO3 So CaCO3 tu dia masukkan, dia campurkan dengan asid nitrik. So dia kacau-kacau. Okey, awak tengok kat sini. Dia salurkan pada salur pengantar ni. Pada bahagian yang awak nak buat uji kaji, awak campurkan asid dengan karbonat logam tu. Awak kena tutup tabung uji tu rapat-rapat. Hanya ada salur pengantar saja. Okey, dia salurkan kepada satu lagi tabung uji yang diletakkan air kapur. Okey, so air kapur sebenarnya kalsium hidroksida. Kalau kau nak tahu lah, kalsium hidroksida air kapur ni. So, salur pengantar tu mesti kena cicah air kapur. Sebab apa? Dia nak lalukan gas karbon dioksida. Kenapa kena guna air kapur? Sebab air kapur tu boleh test gas karbon dioksida. Kalau nak test karbon dioksida, kita gunakan air kapur. So, apa jadi kat air kapur tu? Air kapur akan menjadi keruh kalau ada gas karbon dioksida. That's why dia buat macam ni kan. So, apa terjadi ialah okey, awak campurkan dua tu, awak akan nampak awak akan dengar juga. So, yang tu ialah gas. Tu gas apa? Itulah gas karbon dioksida. Faham Okey, so kalau kat sini asid tadi digunakan apa? Asid nitrik. Macam mana formula asid nitrik? Okey. Asid tadi asid nitrik. Asid nitrik HNO3. Ini formula dia. Tambah dengan karbonat logam digunakan CaCO3. Okey, garam. Macam mana dapatkan garam dia? Sama je anak-anak. Kita pecahkan ini. Kita pecahkan dua ni. Ni kaitan dengan N. N kita pecahkan. So, Ca akan berpadu dengan mana? Takkanlah dengan H. Ca mesti berpadu dengan nitrat. So, garam yang didapat ialah kalsium nitrat. So, kalsium nitrat ni macam ni formula dia. Betul tak? Sebab nitrat negatif 1 kan. Ca tu plus kan. So, nitrat perlu betul. So, yang kedua ialah CO2. Satu lagi H2O. So, seimbangkan anak-anak. Ca1, Ca1, NO3 kat sini ada satu set, NO3 kat sini ada dua set. So macam kita kena letak dua. Okey, dua kat sini. Okey. H ada dua belah kiri, kanan dah ada dua. Okey, C ada satu belah kiri, sebelah kanan ada satu, O ada tiga. Okey, so dua, tiga, dua, tiga. So inilah yang seimbang. Faham tak? So apabila awak buat eksperimen ni, awak akan tengok bila eksperimen ni gas sudah keluar betul-betul. Okey. Air kapur tu akan mula menjadi keruh. So it means that yes, ada gas karbon dioksida yang terbebas di situ. Okey. Alright. So kesimpulannya asid dengan karbonat logam akan hasilkan tiga benda, garam, karbon dioksida dan air. Okey. Ini eksperimen yang ketiga, tindak balas kimia ataupun sifat kimia asid yang tiga. So 3 tu je lah. Alright. So, tengok ni. Dia suruh buat latihan kan? Alright. Dia kata antara asid dengan base. Alright. Jom kita tengok. Dia kata kalium oksida tambah asid hidroklorik. Macam mana eksperimen dia? Okay. Macam mana formula dia kan? Kalium oksida. Macam mana kalium oksida? Kalium K2O. Betul tak? Kalium oksida tambah asid hidroklorik HCl. Okey. Hasilkan macam mana? Macam biasa. Kita pecahkan macam ni kan? Okey. So, K akan pergi dengan H ke Cl. K mesti dengan Cl. So, jadi KCl. Tambah dengan air. Korang kena tahu yang ni hasil dia memang garam dengan air je. Garam dan air je.
So, garam ni nama dia apa? Kalium klorida lah. Okey, tapi nanti dulu. Dah seimbang belum? Belum seimbang lagi nampaknya. K kat belah kiri K2 ni 2K. Okey, so kat sini jadi Cl jadi 2. Kena letak 2 kat sini pula. So, H pula kat belah kiri jadi 2. Belah kanan dah 2. Oh, dah 2, 2, 1. Settle. Okey. Tengok pula yang ni. Natrium hydroxida. Natrium hydroxida dengan asid nitric. And natrium hydroxida dengan asid nitric. HNO3. Okey, hasil dia macam mana? Okey, macam biasa. Okey, pecahkan 2. Natrium akan berpadu dengan nitrat. So, natrium nitrat. NaNO3. Kenapa NaNO3? Na plus, NO3 minus. So, cukup lah. Tambah dengan air. So, seimbangkan. Na1, Na1, NO3 satu set. Yang belah kanan pun satu set. H belah kiri ada 2, belah kanan ada 2. O ada 1, ada 1 settle. So, ni adalah natrium nitrat. Kan? Okey, kita tengok pula yang ni. Barium hydroxida. Barium ni lah barium Ba. So, barium hydroxida ialah Ba dalam kurungan OH2. Kenapa BaOH2? Sebab barium ni kalau dalam ion dia Ba+, 2+. Okey. So, BaOH2 tambah dengan asid itu apa? Hydrochloric. So, hasil hydrochloric HCl. So, macam mana hasil dia? Ba pecah dengan OH di H dengan Cl. So, Ba mestilah bergabung dengan Cl. Barium klorida. BaCl. So, BaCl2. Tambah dengan air lah. H2O. So, seimbangkan. Ba1, Ba belah kanan 1, Cl belah kanan 2, Cl belah kiri 1, letak 2. H jadi 2, kanan 2, kiri 2. Yang ni kita kena tengok sikit H belah kiri dah jadi 4. Sekejap Alright. Ba, alright, settle. H belah kiri ada 3, ni ada 2. So, okay, Cl belah kanan ada 2, Cl belah kiri ada 1, kita letak sini 2. So, sekarang H pula belah kiri ada 2. 4. Belah kiri ada 4, ni ada 2, kita letak 2 jadi 4. Betul tak? Kan? So, O kat sini dah ada 2, belah kanan dah ada 2. Settle lah. Nama dia garam yang kat sini ialah barium klorida. Okay. Alright. Yang ni pula zinc oksida. ZnO tambah dengan asid sulfurik H2SO4. Okay. Macam mana hasil dia? So, garam tu macam biasa. Potong 2 ni kan. Potong. Okay. So, zinc akan bergabung dengan siapa? Sulfat lah. Okay. So, zinc sulfat. ZnSO4. Cukup lah. Sebab dia dah seimbang dengan air. H2O. So, cuba tengok kat sini. Zn dah 1. Sebelah kanan Zn1. O, H2 belah kiri. H2 belah kanan H2. SO4 satu set. Belah kanan pun satu set. O, satu belah kiri 1. Belah kanan 1 set lah. Okay. So, yang ni adalah zinc. Nama dia zinc sulfat. Alright. Okay. Itu kalau kita nak balas asid dengan base. Itu cara dia Ingat asid dengan base. Base tu boleh jadi ada oksida ataupun hidroksida. Hasil dia 2 je, garam dengan air. Ini kita nak balas penetralan sebenarnya. Okay. Yang seterusnya dia nak bagi kita contoh. Kita nak bagi kita apa? Dia nak bagi kita uji kita asid dengan logam reaktif. Ingat lagi tak asid dengan logam reaktif? Ingat lagi tak cikgu cakap tadi logam reaktif selalunya orang guna 2 lah logam reaktif ni. Sekejap tukar colour sekejap. Okay, we choose this colour. Okay, so logam reaktif cikgu ingatkan magnesium, zinc boleh kan, aluminium pun boleh, tapi selalunya magnesium dan zinc. Okay, so now apa hasil dia? Ingat, asid dengan logam reaktif akan hasilkan 2 benda. Of course, garam tu wajib. Dengan gas hydrogen. Okay, now kita tengok yang ni pertama ni. Dia kata cuba tengok buat tindak balas ni kan. Zinc dengan asid hidroklorik. So, Zn tambah asid hidroklorik HCl. Okay, so macam biasa. Ni dia boleh pecah. Logam mana boleh pecah kan? So, dia akan jadi Zn akan berpalu dengan Cl. So, ZnCl2. Sebab Zn2 plus Cl minus kan. So, ZnCl2 lah. Okay, tambah dengan H2. So, kena seimbang. Bila kita seimbang, dia hasilkan macam mana? Zn1 dah Cl2 kat 2 kat sini. Betul tak? So, seimbang ni. So, yang ni adalah zinc klorida. Nama garam dia. Okay, yang ni pula. Kita buat kat sini. Magnesium tambah dengan asid nitrik. So, HNO3. Ni asid nitrik kan? Okay, so apa hasil dia? Macam biasa, boleh pecah pada asid saja. Logam tak boleh. So, logam berpadung dengan nitrat. So, dia akan jadi
magnesium nitrat. Kena macam ni lah. Tambah dengan H2. So, kena seimbangkan. Magnesium satu kanan, kiri satu settle. Nitrat ada 2 set. So, kat sini kena letak 2 set lah belah kanan kiri. So, H ada 2, H ada 2 settle. So, ni nama dia magnesium nitrat. Ini nama garam dia. Okay. So, yang ketiga kita buat yang ni. Yang C. Alright, calcium. Calcium tambah dengan Ca. Calcium Ca tambah dengan acid hidroklorik HCl. Okay. So, macam biasa yang ni dia boleh pecah. So, calcium akan bergabung dengan siapa? Takkan dengan H, dengan Cl lah. So, dia akan jadi CaCl2 tambah dengan H2. So, seimbangkan. Alright, belah kanan Ca1, kiri Cl1 dah settle. HCl pula tak settle kan? Cl belah kanan 2, belah kiri pun kita kena buat 2. So, H belah kiri dah jadi 2, kanan pun 2 settle. So, yang ni garam ni nama calcium chlorida. Okay. Now, kita buat pula yang ni, D. D ni zinc dengan acid sulfuric, H2SO4. So, macam biasa, okay, yang ni pecah 2. Okay, zinc akan pergi dengan sulfat, so dia akan jadi ZnSO4 sahaja, tambah dengan acid gas hidrogen. So, seimbangkan. Zn1, SO4 satu set, SO4 satu set, H2 dah settle. Tak payah buat apa-apa dah. So, ni nama dia zinc sulfat. Okay, understand? Ini kalau tinabalik asid dengan logam, reaktif. Okay, so yang seterusnya dengan tinabalik asid dengan karbonat logam. Ingat tak berapa hasil? Hasil dia ada 3. Okay, so ada 3 hasil dia iaitu garam. Garam ni wajib, gas karbon dioksida dan air. Alright, so jom kita buat kat sini yang A. Okay, A tu dah apa? Kuprum 2 karbonat. Kuprum 2 karbonat macam mana ya? CuCO3 lah, kan? Kuprum 2 karbonat. Betul CuCO3 tambah dengan acid hidroklorik HCl. Okey, hasil dia 3. Ingat garam, nak tahu garam, kita pecahkan gini. So, garam dia ialah kuprum klorida lah. CuCl2 tambah CO2 tambah air. Okey, seimbangkan. U1 Cl kat kanan 2 sini Cl. So, kalau 2 sini Cl, C ada 1, C ada 1. H dah ada 2, settle. Okay. So, garam ni nama apa? Kuprum 2 klorida. Nama garam ni kuprum 2 klorida. Ni tak payah tanya lah, dia tahu lah kan. Okay, kita tengok B pula. Dia kata magnesium karbonat dengan asid nitric. Magnesium karbonat MgCO3. Ya, MgCO3. Okay, bagus. Dengan asid nitric HNO3. Asid nitric macam tu formula dia. So, garam yang pertama macam biasa kita pecahkan macam ni. So, magnesium akan bergabung dengan nitrat. So, magnesium nitrat. So, Mg dalam kurungan NO3 2 tambah dengan CO2 tambah dengan H2. So, macam biasa kita seimbangkan magnesium 1, nitrat ada 1 set. Nitrat kat sini 2 set. So, kita kena letak kat sini depan. So, jadikan nitrat 2 set. So, H pula jadi 2. Kat sini H dah 2 settle. Now, kita tengok C pula. C belah kiri 1, belah kanan 1. Oksigen jadi berapa pula? Oksigen kat sini 3. Oksigen belah kanan 2, 3. Settle. So, nama garam dia magnesium nitrat. Magnesium nitrat. Yang seimbang, menyeimbangkan tu. Awak tengok balik sini lah. Sebab benda ni takkan nak ajar juga lagi. Yang seimbang berapa puluh tahun nak ajar kan. Sebab ini bab 3 dah itu kan. Okay, so yang C pula. Ferrum 2 karbonat. Ferrum 2 karbonat macam mana? Okay. FeCO3. Okay. Tambah dengan acid nitric HNO3. Okay, apa hasil dia? Macam biasa. Okay, nak tahu garam, pecahkan macam ni dulu. So, ferrum dengan nitrat lah. Ferrum 2 nitrat. Fe dan kurungan NO3 2. Of course, CO2 tambah dengan air. Okay. Now, seimbangkan. Fe1, Fe1. So, bila Fe dah 1, NO3 juga ada 2 set. So, terpaksa letak kat sini NO3 2 set. Okay. So, H pula kat belah kiri ada 2, belah kanan dah ada 2. C belah kiri ada 1, belah kanan ada 1. O akan jadi 3 belah kiri, kat belah kanan pun 3. 2, 3. Yang O kat sini lah, termasuk nitrat lah so, tak payah cerita lah. So, yang ni nama dia ferrum 2 nitrat. Okay. So, this is D. Yang ni D pula. Okay, yang D. Zinc karbonat dan juga acid sulfuric. Okay, zinc karbonat. Okay, ZnCO3
tambah dengan acid sulfuric. Macam H2SO4. Okey, so hasil dia macam mana? Garam yang terhasil, of course nak tahu belah 2. Zinc akan bergabung dengan sulfat. So, zinc sulfat tambah dengan karbon dioksida tambah dengan air macam biasa. Okey, so belah kanan zinc 1, belah kanan kiri zinc 1. Okey, zinc settle. Sulfat 1 set, sulfat 1 set settle. Belah kiri pula H ada 2, belah kanan H ada 2. Okey, belah kiri karbon ada 1, belah kanan karbon ada 1. Oksigen ada 3 belah kiri, oksigen sini 2, 3 settle. Dah. So, ni nama dia zinc sulfat. Inilah nama garam dia. Okey. So, ini adalah contoh persamaan kalau melibatkan tidak balas asid dengan karbonat logam. Okey, 3 hasil dia. So, sekarang ni cikgu rasa kalau dah banyak tengok ni kan awak dah tahu dah macam mana nak hasilkan garam dan namakan garam tu kan. Cuma formula kimia dia mesti betul tau. Sebab kalau formula kimia awal-awal dah tak betul, kau pergilah buat seimbang sampailah di pembali tahun depan kau tak dapat. Okey. Alright, tengok betul-betul dah betul ke tidak awak seimbang formula tu betul. Okey. So, ini kesimpulan sifat kimia asid lah. Okey, ni minor kesimpulan dia lah Okey, sifat kimia asid ni, alright, tindak balas dia ada 3. Asid base hasilkan garam dengan air, asid dengan logam reaktif hasilkan garam dan gas hidrogen, asid dan karbonat logam hasilkan 3 benda lah. Ni contoh dia lah. Okey, simple lah, tak ada pun. Ni sama je, kalau nak tengoklah. Dia cikgu mungkin bagi contoh-contoh yang lain sikit. Okey, so next kita tengok pada sifat kimia alkali pula. Okey, so alkali pun 3 tindak balas yang korang kena belajar. Yang pertama, tindak balas alkali dengan asid. So sebenarnya, kalau sifat alkali ni tindak balas asid dengan alkali dengan asid sama dengan tindak balas asid dengan alkali. Kiranya benda ni korang dah tahu. Kan? Benda ni ulang yang tadi je. Sebab alkali tindak balas dengan asid, asid tindak balas dengan alkali. Yang ni korang dah tahu. Okey, tak payah nak ingat banyak dah. Dah tahu dah. Okey, yang kedua tindak balas alkali dengan garam amonium. Okey, kita tengok apa benda tu garam amonium. Yang seterusnya tindak balas alkali dengan ion logam pula. Okey, ion logam. Alright, tapi jangan risau. Jom kita tengok. Semuanya. Tengok yang ni. Kita risau sikit. Okey, yang ni pun cikgu dah suruh awak buat. Kan? Cikgu dah suruh awak buat dalam buku lah. Kenapa? Sebab nak bagi awak lebih faham lah Okey, now. Awak tengok kat sini. Yang ni adalah digunakan asid benzoik dengan natrium hidroksida. Yang ni tindak balas pertama. Sama je tindak balas dia. Asid dengan alkali awak pergi tapis dia, kita panaskan dia, awak dapatlah habis garam yang awak nak. Okey. Yang ni pula awak gunakan alkali, okey, dengan garam amonium. Okey, lepas tu kita uji dengan kertas litmus merah lembap. Okey. Kenapa merah? Nak uji alkali. Nak uji alkali ni. Alright. Nanti kita tengok kenapa macam tu Okey, dan seterusnya yang ni pula natrium hidroksida alkali ni tindak balas dengan kupron 2 sulfat. Yang ni tindak balas sifat sodium, sifat yang 3. Okey, tak apa. Kita tengok. Yang pertama anak-anak, okey, yang pertama tindak balas alkali dengan asid. Okey, tindak balas alkali dengan asid anak-anak ada tindak balas yang sama macam asid dan alkali. So yang tadi ni, yang ni boleh tak cikgu tak payah ulang, cikgu tak payah buat satu je lah, buat satu. Sama je lah asid dengan alkali tadi. Yang ni alkali dengan asid. Tu kata sebenarnya sama. Cikgu buat yang pertama je lah dia kata apa? Natrium hidroksida NaOH tambah dengan asid nitrik H NO3. Hasil dia 2. Dia akan hasilkan garam dengan air. Okey. So garam yang kita hasilkan macam mana nak tahu? Samalah macam tu Natrium nitrat NaNO3 tambah dengan H2O. Lepas tu seimbang. Na1 N nitrat 1 set H2O 1 O1 dah settle. Nama dia garam dia natrium nitrat. Tak benda. Yang ni buatlah sendiri sama je macam tadi tu. Okey. So alkali dengan asid dah hasilkan garam dengan air. Okey, now kita tengok yang seterusnya Alright, yang ni Yang ni yang penting. Tindak balas alkali dengan garam amonium. Okey. Tindak balas alkali dengan garam amonium. Apakah itu garam amonium? Itu kena tahu dulu kan. Benda cakap pasal garam amonium tak tahu benda tentang garam amonium tu kan. So garam amonium adalah macam ni tau. Amonium amonium Contohnya amonium nitrat, amonium sulfat, amonium klorida. Yang glamour amonium ni, garam amonium ni, amonium sulfat, amonium klorida, amonium nitrat. Okey. Macam mana formula dia cikgu? Sama ada macam ni
NH4Cl, NH4 NH4 tadi apa nitrat ni? Okey, nitrat. Yang ni amonium nitrat, ini amonium klorida. Yang ni amonium sulfat. Yang ni pula amonium nitrat. Okey. Selalunya garam amonium yang glamour kita guna pada peringkat awal 3. Amonium klorida NH4Cl, amonium sulfat NH4-2SO4 ataupun amonium nitrat NH4NO3. So, awak tahu kan amonium punya ion macam ni kan, NH4+ kan. That's why bila amonium klorida Cl kan minus kan. Cl minus kan. That's why bila bergabung NH4 setul, Cl setul sebab ni protein magnetik satu-satu. Itulah, kita kena ingat garam amonium. Okay. So, yang ni anak-anak, case special, dia akan hasilkan 3 benda. Alright. Okay, dia akan hasilkan 3 benda. Kalau kita nak balas kali dengan garam amonium, dia akan hasilkan 3 benda. Yang pertama ialah garam. Yang kedua ialah gas ammonia. So, korang tahu ammonia formula dia NH3. Dan satu lagi ialah air. 3 benda. Okay. Ingat, tadi yang asid dengan karbonat, garam karbon, logam karbonat, salah satu hasil mesti gas karbon dioksida. Betul tak? So, kalau ini, kalau ada tindak balas dengan garam amonium, salah satu yang hasilnya mesti gas ammonia. Macam tu kalau korang ingat. Faham Dan satu lagi air. Alright? Ini 3 hasil dia. Okay. Now, kita tengok contoh yang pertama. Dia bagi contoh yang pertama ni kan. Okay. Now, kita tengok yang bahagian A ni Ammonium sulfat. Macam mana ammonium sulfat? NH4-2SO4 dengan kalium hidroksida. Okey, dia guna kalium hidroksida KOH. Alright, apa hasil dia? Cikgu cakap 3 tadi kan? So, macam mana nak tahu hasil garam dia? Nama garam. Macam biasa. Yang ni korang pisahkan, yang ni korang pisahkan. Kalium, garam ditahu kan? Garam tu mesti depan tu logam kan? So, mestilah kita gunakan kalium kan? Kalium apa? Takkanlah kalium amonium. Salah. Kalium ni dah cation. Dia mesti pilih anion. Kan? So, kalium akan berpadu dengan sulfat lah. So, dia akan jadi kalium sulfat. So, formula dia K2SO4. Okay. Tambah dengan apa lagi? 2 lagi hasil. Gas amonia dan juga air. Okay. So, ini hasil dia. Tapi, tak apa. Tak seimbangkan lagi. Kita kena seimbangkan lah. So, K kat belah kiri 1, K belah kanan 2. So, macam kena letak 2. Ini panjang sikit kan? Okay. 2K. Okay. So, sekarang ni tengok pada SO4. SO4 dah satu set. Belah kanan macam satu set. Macam dah settle. Now, kita tengok pada oksigen pula tak? Oksigen kalau ikutkan belah kiri ni 2. Belah kanan 1. So, macam kita kena letak 2. Kat sini kan? Alright. So, sekarang ni H pula akan terganggu. Okay. H belah sini belah sini H akan jadi 3 tambah 2, 4, 7. H kat sini 2. 4 kali 2, 8. 9, 10. Macam pelik kat sini tak? Okay, so N kat sini 2. So, okay, kita buat pada N dulu. N kat sini 2, so kita letak N dulu kat sini. So, sekarang ni H dah jadi, okay, belah kiri N dah 2, belah kanan N 2. So, sekarang ni kita tengok pada H. H 2 kali 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sebelah kanan H 10. So, belah kiri pula 4 kali 2, 8, 2, 9, 10. Dah settle lah. Alright. Okay, yang ni panjang sikit lah. Kena tengok satu-satu. So, garam ni nama apa? Kalium sulfat. Kalium sulfat. Alright, yang ni formula dia. Okay, yang ni pula kalau kita buat yang B ni dia kata kalsium hidroksida. So, kalsium hidroksida Ca dalam kurungan OH2 tambah dengan apa? Ammonium klorida. So, ammonium klorida NH4 ammonium klorida Cl. Okay, apakah hasilnya? Macam biasa, kita akan pisahkan suami isteri ni. Kalsium akan bergabung dengan klorida. Dia akan jadi CaCl2 tambah macam biasa NH3 tambah air. Betul tak? So, masalah sekarang kena seimbangkan. Okay, Ca1, Ca1. Okay, now Cl belah kanan 2, Cl belah kanan kiri, belah kiri 1 dekat 2. Alright, dah macam seimbang. So, sekarang ni kita tengok pula pada
nitrogen. Nitrogen belah kiri ada 2 dah sekarang, belah kanan ada 1, kita letak 2. Okey, so sekarang ni hidrogen pula terganggu. Hidrogen belah kanan akan jadi 2 kali 3, 6, 7, 8. Belah kiri akan jadi 2 kali 4, 8. Tambah 2 lagi 10. So kat sini mungkin kita kena letak 2 untuk jadikan ni 10. 2 kali 2, 4. Nampak? 2 kali 3, 6. Tambah 4, 10. Okey, hidrogen macam dah settle. Tengok pada oksigen. Oksigen belah kanan 2. Belah kiri pun 2. Settle. Alright, so yang ni nama dia, garam dia calcium chlorida. Alright, so kita tengok pula C. C ni ammonium chlorida. Ammonium chlorida. NH4Cl. Alright, tambah dengan natrium hidroksida. NaOH. Alright, so macam mana? Macam biasa nak tahu garam dia, pecahkan. So Na akan bergabung dengan Cl. Natrium chlorida. Tambah dengan apa? Macam biasa, gas amonia dan juga air. Okay. Alright, so kita tengok Na belah kiri 1, Na belah kanan 1, Cl pula belah kiri 1, belah kanan 1. Nitrogen pula belah kiri ada 1, belah kanan pun ada 1. Hidrogen pula belah kiri ada 4, 5, belah kanan ada 3, 4, 5. Oksigen pula belah kiri 1, belah kanan 1. Settle. Tak ada buat benda dah. So, garam yang terhasil ialah natrium chlorida. Okay. Alright. So, yang last kita tengok untuk D. Barium hidroksida. Barium, kita tadi cakap barium macam A. Hidroksida. Barium tu 2 plus OOH minus 1. Okay. Bukan dia betul. Alright. Dengan ammonium nitrate. Ammonium NH4 nitrate NaCl. Oh, betul. Alright. Now, so apa hasil dia? Macam biasa. Pecahkan. Ion dengan anion. So, barium akan bergabung dengan nitrate lah. Barium nitrate. So, Ba dalam kurungan NO3 kurungan 2. Tambah macam biasa. Ammonia. Tambah dengan air. Okey. So, barium. Kita seimbangkan. Belah kanan 1, belah kiri 1. Settle. So, sekarang ni kita tengok nitrate. Nitrate belah kanan ada 2. Nitrate belah kiri ada 1. So, macam kita letak 2 kat sini. Betul tak? Okey. Now, kita tengok pula pada bahagian N. Ni bukan nitrat. Nitrat ni saya tahu N saja yang nitrogen selain nitrat tu. Okey, nitrogen belah kiri ada 2, nitrogen belah kanan ada 1. So macam kena letak 2 sini. Alright, sekarang kita tengok pada hidrogen. Hidrogen belah kiri ada 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Hidrogen belah ni pula 2 kali 3, 6. 7, 8. Oh, macam perlu tambah 2 lagi. Baru jadi 10. Oksigen pula belah kiri 2, belah kanan 2 lah, settle. Okey, so nama garam ni ialah barium nitrate. Okey. So itulah salah antara persamaan ni kita boleh buat kalau kita nak balas alkali dengan garam amonium. Okey. So sekarang ni korang tengok hasil dia ialah amonium, garam, gas amonia dan air kan. Okey, cuba kita back balik tengok eksperimen yang dibuat ni kan. Jawab tengok sini Saya sorang sikit. Ni eksperimen yang ni Yang ni eksperimen kita nak balas yang kedua tau. Alkali dengan garam amonium. Yang ni kan. So kalau korang tengok, nampak tak? Lepas korang dah masukkan campurkan alkali dengan garam amonium, dia letakkan kertas litmus merah lembap. Betul tak? Sebab apa? Dia nak uji gas yang keluar tu gas jenis apa. So gas yang keluar tu korang dah tahu gas amonia. Gas amonia bersifat alkali. Betul tak? So dia nak test gas tu. So that's why digunakan kertas merah lembap. Kenapa merah? Sebab merah untuk tes alkali. Kenapa lembap? Kerana kehadiran air je yang boleh membuktikan alkali atau asid tu kan. So that's why dia gunakan kertas merah. So apa yang akan dilihat, merah bertukar jadi biru sebab gas amonia tu ialah gas alkali. Walaupun alkali lemah, dia tetap juga alkali. Okay faham itu adalah antara tindak balas alkali dengan garam amonium. Okay, now the last one. Tindak balas alkali dengan ion logam. Okay, saya padam dah ini. Okey, tindak balas alkali dengan ion logam. So, bila cakap pasal ion logam, what does it mean by ion logam? Okey, ion logam ni apa garam kan sebenarnya. Ion logam ni contohnya ion logam copper, ion logam ferron, ion logam kalsium. So, macam mana dapat ion logam tu? Mestilah daripada sejenis garam. Okey. So,
Inilah maksud dia. Okey. Kalau tengok daripada eksperimen, okey, so apa hasil dia? Dia akan hasilkan dua benda, iaitu hidroksida logam yang tidak larut. Okey, dan satu lagi cation. Cation daripada alkali. Okey. Dia macam ni. Kalau dah secara eksperimen secara generalnya, awak tengok kuprum 2 klorida kalium hidroksida. Yang ni lah alkali kan. Ferrum sulfat dengan kalium hidroksida alkali kan. So kalium hidroksida alkali, kalium hidroksida. So alkali dengan benda-benda ni. Benda-benda ni ialah garam sebenarnya. Okey. So tapi yang kita nak fokus, alkali bertindak balas dengan ion logam. 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 Faham tak? So kalau secara generalnya, kalau cikgu tulis so kita nak ion logam kuprum 2. Tak bolehlah kau ambil ion logam. Mana-mana kita nak ambil ion logam. So kita kena dapatkan garam apa yang ada di ion logam tu. Contohnya macam yang ni A kan, kuprum 2 klorida kan. Kau nak ion kuprum 2, Cu plus tu. Kuprum 2 ni Cu plus kan. Kita nak ion ni. Ferrum 2, kita nak Fe2 plus. Ferrum kalsium, kita nak Ca2 plus. Kita nak ion dia, tapi macam mana nak dapat ion tu? Mana boleh sepah ion tak? Kita kena ambil garam yang ada ion itu. So, kalau nak ambil kuprum 2, boleh guna kuprum 2 klorida, boleh guna kuprum 2 nitrat, tak ada masalah. Ferrum 2, nak dapat mana ferrum 2 ni? Awak boleh ambil daripada garam ferrum 2 sulfat, yang dia contoh ferrum 2 nitrat, ferrum 2 klorida, pun boleh, tak masalah. Kalsium, macam mana kita nak dapat ni kalsium ni? Awak boleh pilih daripada kalsium klorida, kalsium nitrat, tak ada masalah. Yang pentingnya dia adalah garam larut lah. Nak cerita garam larut pun awak tak reti juga. Nanti next kita akan belajar garam lah. Okay, so nak dapatkan ion-ion ni mesti tahap garam, mesti ambil daripada garam yang ada ni. Macam tu. Okay, so secara generalnya kalau kita tulis kuprum 2 klorida CuCl2 tambah dengan kalium hidroksida KOH, betul tak? So hasil dia macam biasa tak? Macam ni. Kita kena pisahkan. So dia akan jadi CuOH2 tambah dengan KCl. So yang ni kita seimbangkan. CuCl ini jadi 2, ini jadi 2. Okay. So ini hasil dia. Ini adalah hidroksida logam. Kuprum 2 hidroksida ialah hidroksida logam yang tak larut. Ini adalah hidroksida logam tidak larut. Ini tak larut. Maksudnya kalau awak buat eksperimen ni, okay, jom kita tengok eksperimen yang depan kan. Awak tengok eksperimen ni adalah eksperimen untuk X3. Awak tengok eksperimen ni, dan ni eksperimen antara alkali dengan ion logam lah. Yang ni dia gunakan NaOH dengan kuprum 2 sulfat. So awak akan nampak ni ada mendakan biru. Ni mendakan kuprum 2 hidroksida lah. So kuprum kalau ada ion kuprum 2 warna dia biru-biru cantik inilah dia hidroksida. Ini CuAOH2. Inilah dia mendakan. Dia ni tak larut dalam air tau. Ni adalah hidroksida yang tak larut dalam air. Awak akan dapat mendakan. Okay. Faham? Ini tindak balas dia. So kuprum 2 klorida dengan alkali yang kita pilih akan hasilkan logam hidroksida. Logam hidroksida yang tak larut, yang kalau awak buat eksperimen awak akan nampak dia ada kat bawah tu. Awak buat eksperimen dia akan ada kat bawah tu. Inilah dia. Okey, yang ni ialah kalium klorida. Yang larut ni kalium klorida. Okey. Tetapi pada peringkat awak ni kan dia ajar dia ajar buat cara macam mana tahu tulis dia. Pun boleh ditulis beginilah. Cara penulisan persamaan boleh ditulis macam ni. Ion kuprum, Cu2+. Campur dengan KOH. Kalau nak senang, kita tengok yang ni. Kita ambil contoh yang ni. Sekejap ya. Macam ni. Dia akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Alright. Yang ni kesimpulan dia. Dia gunakan ion tu saja. Dia tak tulis tu sebagai magnesium apa-apa. Okey, awak tengok Okey. So saya ambil contoh yang ni Kalaulah dia kata ion logam tu dia nak ialah ion logam kuprum 2 kan. Kuprum 2 tu hasilnya asalnya daripada kuprum 2 klorida tau. Tapi nak tulis dia guna Cu2+ tu. Okey, alkali dia kena tulis penuh. Okey, so hasil dia macam mana?
hasil dia macam biasalah, CuOH 2 tambah dengan K plus. Tambah dengan K plus. Sebab kita tidak balas alkali dengan ion logam ni hasilkan hidroksida logam yang tak larut dan cation daripada alkali. So, yang ni adalah hasil daripada Cu tu bergabung dengan OH. Yang ni akan menjadi ion. Tapi memang pun sebab kalau dia ni ion ni sebenarnya dia jalan di dalam bentuk aqueous dia dalam jadi ion lah. Faham? Faham tak? Okey. So, cikgu ambil contoh yang kalsium klorida lah Cikgu ambil contoh kalsium klorida ni Okey, kalau secara generalnya kalsium klorida CaCl2 tambah dengan kalium hidroksida KOH kan. Okey, kalau ikutkan hasil dia ialah kita potong macam ni lah. Kita pisahkan dia akan jadi CaOH2 tak? Tambah dengan KCl. Alright. So, seimbangkan dia akan jadi macam ni lah. 2 kat sini. 2. Hasil CaCl 2 kat sini. So, K2. Macam ni. Alright, so settle. So, sekarang ni, secara general kita boleh tulis macam ni. Tapi ada satu lagi cara kita boleh tulis ialah cat ion daripada garam kita tulis terus. Tulis cat ion. Tapi alkali kena tulis penuh. Faham tak? Alkali kena tulis penuh. Alright. So, hasil dia Ca kan? CaOH 2 tambah dengan K di jalan-jalan seorang jadi ion pula. Tapi tetap juga kena seimbangkan lah Ca kat sini 2, kat sini 2. Yang ni tadi pun kita kena seimbangkan. OH ni kat sini 2, sini 2K. Macam tu. Okay. Boleh tulis macam ni, boleh tulis macam ni. Tapi yang ni yang kita buat ikut rujukan sebab dia nak menunjukkan benda tu bertindak dengan cation logam. Dengan ion logam. Faham Okay. So, tak apalah cikgu buat jugalah contoh yang untuk B tu. Untuk awak lebih banyak dan lebih faham. Okay. Cikgu buat contoh yang B Okay, yang ni contoh B. Yang B ni apa? Ferrum disulfat Fe SO4 tambah dengan kalium hidroksida COH. Okey, kalau ikutkan hasil dia potong dia akan jadi K2SO4. Betul. Tapi cikgu tulis ferrum dia. Okey, FeOH2 tambah dengan K2SO4. Kita seimbangkan OH, Fe, OH ada 2 set. Dah kirakan 2 set. K2 dah, SO4 dah settle. Tapi ini secara umum. Tapi kalau ikut secara buku teks nak menunjukkan tindak balas ion, hanya perlu pilih Fe2+ tu tambah dengan KOH. Hasil dia FeOH2 tambah K plus. Tapi tetap juga kena seimbangkan. Faham tak? Okay. Alright. So, nak buat juga untuk C. Jom kita buat juga untuk C. Untuk lebih faham dan lebih kita lebih mahir kan. Okay, yang C kita buat je lah. Tulisan ni tak apa kan. Ferrum 2 klorida FeCl2 tambah dengan kalium hidroksida KOH. Ini akal yang digunakan. So, kalau ikutkan hasil dia ferrum hidroksida FeOH2 tambah dengan KCl. Okay, KCl kan. So, seimbangkan 2 sini, 2 sini. Okay, settle. Tapi, kita nak tuliskan secara tunjukkan ion dia. Kita tulis macam mana? Fe2+ saja tambah dengan KOH akan hasilkan FeOH2 tambah K jalan seorang, sini 2, sini 2. Sama je. Faham? Itu adalah tindak balas alkali yang ketiga. Okay. So, itu sajalah. Tak ada benda pun. Alright. Okay, yang ni sama je yang cikgu terangkan. Yang ni kesimpulan dia. So, kesimpulan dia, ingat. Alkali dengan asid hasilkan garam dengan air. Yang pertama tindak balas dia. Yang kedua,
alkali dengan garam amonium. Awak dah tahu garam amonium 3 jenis tu. Selalunya digunakan lah. Akan hasilkan 3 benda. Garam, gas amonium dan air. Dan juga alkali dan ion logam akan hasilkan hidroksida logam tak larut dengan kat ion daripada alkali. Okey. Ni cikgu kosongkan. Cuba awak isi. Sama je. Jenis tadi tu. Dah cuba je lah kan. Boleh? Alright. So, senang je. Okey. Cikgu recall balik. Kalau sifat kimia asid, kita nak balas dia ada 3. Asid dengan base hasilkan garam dengan air. Asid dengan logam reaktif hasilkan garam dengan hidrogen. Asid dengan karbonat logam hasilkan 3 benda. Garam, karbonat dan air. Okey. So, itu adalah untuk asid. Kalau untuk alkali pula, 3 juga. Yang pertama, alkali dengan asid, garam dengan air. Sama je ulangan tadi tu, sama dengan sifat asid. Yang kedua, alkali tambah dengan garam amonia hasilkan 3 benda. Garam, gas amonia dan air. Dan yang ketiga, alkali dengan ion logam hasilkan 2 benda. Hidroksida logam yang tak larut. Dan juga cation anion daripada alkali. Simple je benda tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Itu pun dah panjang lah kan. So, macam biasa lah. Uji kendali 64. Kau buat jangan tak buat. Alright, itu saja. Letakkan nama di ruang komen untuk cikgu ambil kehadiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa masalah, nak ambil masa untuk bagi sekolah, cikgu tak ada masalah. Tapi kena buat, dan juga kalau ada soalan tak erti tu, jangan tanya. Cikgu tak ada masalah. Bila cikgu nak balas tu suka cikgu, tapi cikgu akan cuba sedaya upaya untuk balas mesti awak. Kalau awak tak faham Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.